Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam ruangan mendekati penulisan cerpen ini pada bahagian ketiga, iaitu video yang ketiga, iaitu bahagian pemantapan. Dalam bahagian ini saya akan mengkongsikan 5 perkara. Kurangnya 5 perkara, mungkin banyak lagi selepas ini, tapi mungkin kurang, tapi asasnya ada 5. Iaitu yang pertama, perenggan ataupun pemerengganan. Yang kedua, ayat. Yang tiga, kosakata. Yang keempat, pemurnian cerpen. Dan yang kelima, hal-hal lain yang melibatkan 3 perkara sekurang-kurangnya, iaitu karya agung penulis ataupun cerpenis. Penulis cerpen dipanggil cerpenis Malaysia. Kemudian karya penulis Terengganu, perlu diketahui siapa penulis Terengganu. Kemudian gaya penulisan penulis, ini gaya penulisan. Gaya penulisan penulis nama. Gaya penulisan penulis nama. Baik, kita mulakannya dengan memperkatakan perenggan ataupun pemerengganan. Selalu ditanyakan pada penceramah dalam untuk pengetahuan, ini musim yang ke-9. Saya bersama-sama Cikgu Awang Abdullah menjadi penceramah penulisan kreatif ini kepada pelajar-pelajar seluruh Terengganu, dan kadang-kadang ke negeri lain seperti Kelantan, Perak, Perlis, ke Pulau Pinang, dan pernah ke Pekan Kebangsaan. Baik. Selalu ditanyakan oleh peserta apa itu perenggan dan bagaimanakah pemerengganannya, bagaimana, apa bentuk perenggannya, berapa kepanjangannya. Sebenarnya tidak ada satu peraturan pun yang menetapkan perenggan itu berapa, jumlah perenggannya berapa. Tak ada. Berapa perkataan dalam perenggan itu tidak ada syarat. Yang penting ada perenggan. Selalunya perenggan itu menceritakan satu bahagian. Sebagai contoh, kita katakan kita nak bercerita tentang peristiwa Kamal sedang tergesa-gesa mau pergi ke sekolah. Dia terlambat, dia pergi ke sekolah untuk menyertai pertandingan badminton, sebagai contoh. Ataupun Jamilah ke, tak kira lah. Kalau perempuan Jamilah Kalau lelaki contohnya Kamal. Perenggan itu bercerita tentang itu. Sebagai contoh macam ni. Di dinding rumahku jam sudah menunjukkan lebih pukul 8. Aku tahu aku telah terlambat. Aku ni Kamal Aku tak terlambat. Cepat-cepat aku ke muka pintu, mencapai kasut yang berada di bawah meja, dan pantas aku menyarung kasut stokin, memakai kasut dan mengikat talinya kemas-kemas. Dari jauh kedengaran ataupun di halaman kedengaran bunyi horn kereta. Tak perlu bunyi ping-ping, tak perlu. Bunyi pong, tak perlu. Di jauh kedengaran situ. Kemudian itu satu perenggan. Selang-selikan dengan dialog. Jangan lambat sangat, tapi tak perlulah kau tergopar-gapar. Kedengaran suara dari dalam kereta. Aku tahu bahawa itu suara Cikgu Razif, jurulatih badminton yang sudah pun biasa dengan keadaanku yang kelam kabut pada setiap kali menghadapi kejohanan seperti ini. Macam tu. Jadi habis satu bahagian di mana dia berada, ikat tali kasut dan sebagainya, dia nak pergi kepada bahagian lain, orang lain bercakap, itu perenggan lain. Tapi kalau dialog, satu orang bercakap dan satu perenggan. Bagi contoh, aku masuk ke kereta, kemudian dan menunggu kata-kata daripada guru yang juga jurulatih badminton, pasukan badminton sekolahku. Kau ni kalau tidak gopoh gini, bukan Kamal namanya, kata guruku, tanpa menoleh ke belakang. Itu satu perenggan. Aku diam. Satu perenggan. Boleh, aku diam. Kalau anda, aku tidak menjawab. Tapi kalau anda menjawab, aku diam seketika sebelum berkata. Dr. Kamal buka, pikat kata, maafkan saya cikgu, saya sudah cuba mengikut jadual masa yang cikgu beri, tapi kerja sekolah terlalu banyak, jadi saya terpaksa menyiapkannya. Kemudian tak apalah,
jadikan ini pengajaran. Baiki persediaan kamu dari masa ke masa. Balas cikgu Razif lagi, balas cikgu Razif. Dari cermin ku lihat dia tersenyum dan aku kelegaan seketika. Itu perenggan. Itu pemeringanan. Bahawa mana? Perenggan itu ada yang panjang, ada yang pendek. Ada yang panjang, ada yang pendek. Dan tidak boleh dalam satu perenggan dua orang bercakap. Sebagai contoh, kau ni selalu begini. Tidak dinamakan Kamal kalau tidak bergopoh begini. Kemudian, maafkan saya cikgu, disambungkan maafkan saya cikgu. Kamu bercakap dengan kata-kata cikgu, tak boleh. Itu tak bagus. Kena perenggan lain di bawah itu. Macam tu. Kadang-kadang boleh jadi perenggan itu sebaik saja. Bagi contoh, baik cikgu, balasku. Kemudian di bawah, ingat, cikgu, kamu mesti tekan janji, balasku Kamal. Ya cikgu, baris lain pula. Walaupun hanya beberapa patah-patah. Di situ. Itu perenggan. Kita pergi pada ayat. Ayat pun demikian juga. Tidak ada hal untuk menentukan ayat itu panjang atau pendek. Tetapi selalunya kita melihat mood. Kalaulah ayat itu ayat yang berkait dengan marah, tidak perlu ayat yang panjang. Bagi contoh, dalam suasana kelas yang bising, dan ketua darjah serta pengawas hilang kawalan, pelajar-pelajar tidak akur pada arahan supaya buat kerja masing-masing. Dia pun datang cikgu. Dari segi logik dan kemunasabahannya, tidak musabah. Guru itu dia akan bercakap panjang. Kamu semua ni diam, kamu semua ni bising, selalu bising gitu. Sepatutnya cikgu itu masuk dan kata begini saja. Semua diam. Semua diam. Sudah mencukupi. Itu satu daripada hujanan. Sebab orang yang bercakap dengan tegas, dia tidak memerlukan banyak perkataan. Bahkan diam itu pun sudah memerlukan satu ayat. Tapi mungkin orang lihat dari segi bahasa, mana subjek, mana predikat. Sebenarnya itu tidak diperkirakan. Diam itu yang tertulis. Tapi maksudnya ialah kamu diam. Itu dari segi ayat. Kemudian kosakata, pilih. Sekiranya marah, ada kosakata yang marah. Kalau memujuk, mesti ada kata kosakata memujuk. Kalau datang ke sini, cepat, itu marah, tegas dan sebagainya. Kalau kita memujuk, cepatlah, adalah. Partikel lah itu menunjukkan bahawa kita memujuk. Cepatlah, makanlah. Tapi kalau tegas, makan. Jangan pula kata, makanlah, kata ayah dengan tegas. Tidak pernah sabar. Baklah itu melembutkan keadaan. Sebab tu, pelajar-pelajar harus juga tahu menulis tentang bahasa, ayat perintah, ayat seru, ayat penyata, ayat soal. Ayat perintah ada 3. Perintah suruh, perintah larang, perintah silaan, perintah permintaan. Bagi contoh. Tetapi jangan pula kerana perkara ini menyebabkan payah saya nak menulis, lalu kamu mengambil keputusan tidak mau menulis. Jangan macam tu. Tak boleh macam tu. Menulis, tak apalah. Kalau yang anda salah itu, baiki dari masa ke masa. Dalam cerpen ini kamu lemah bahagian penggunaan tata bahasa, baiki kelemahan itu dalam cerpen-cerpen yang lain. Bermakna setiap karya menampakkan kematangan. Karya pertama macam ni, banyak salah gini. Kemudian karya kedua sudah kurang salah. Karya ketiga lagi bagus. Karya keempat makin bagus. Karya kelima bagus. Karya keenam amat bagus sebagai contoh. Itu dipanggil sebagai proses mematangkan diri ataupun proses kematangan. Jadi jangan takut untuk berkarya hanya kerana kamu tidak sempurna dari semua aspek. Tidak ada orang yang sempurna. Bahkan penulis-penulis terkenal pun kadang-kadang dia menulis pada tahun 70-an lebih baik daripada dia menulis sekarang. Tapi dia membaiki kelemahan itu. Biasanya kalau kita sentiasa menulis, kita akan sentiasa melakukan pembaharuan dan kematangan itu akan datang dengan lebih baik. Tapi kalau kita menulis sekali setahun, 2-3 tahun sekali, itu mungkin. Samalah. Dalam sukan ke dalam apa ke, tidak kurang menulis bermakna kurang berlatih. Atlet-atlet yang tidak berlatih, atlet-atlet yang tidak berlatih, sudah tentu dia akan mengalami kemosokan prestasi. Usain Bolt sendiri pun tentulah. Kalau dia kembali ke gelanggang track sekarang 100 meter dan 200 meter, saya percaya
Usain Bolt tidak akan dapat memecahkan rekod dunianya sendiri, melainkan dia berlatih dulu, boleh dapat pecahkan rekod dunia dalam kedua acara 100 dan 200 meter. Samalah juga dengan menulis. Kemudian segi pemurnian, setelah siap sebuah cerpen, baca cerpen itu semula. Ada segi bahasa baca cerpen itu semula, bukan baca semula cerpen itu. Tapi dalam karya sastra boleh saja baca semula cerpen itu, buat tak apa. Okay. Baca cerpen itu semula, tengok. Pertama sekali, semak dari segi ejaan. Semak dari segi ejaan dulu. Semak ataupun sunting. Inilah proses editing. Proses penyuntingan. Bahasa Melayu panggil proses penyuntingan. Semak ejaan. Lepas semak, cari ejaan saja dulu. Lepas semak ejaan, semak perkataan betul ataupun tidak. Biasanya, dia memanjat kelapa. Jangan tulis, dia naik kelapa. Naik kelapa dengan memanjat kelapa, dia lain. Orang Terengganu memanglah panggil dia naiknya. Tapi, dalam bahasa pusatan, dia panggil dia memanjat kelapa. Jadi, gaya bahasa itu. Kecuali, kita buat dalam bentuk percakapan. Kita pergi bercakap dengan orang kampung. Tak apalah kita nak tulis gitu, tapi kita kenalah ada glosari di bawah. Naik kelapa bermakna memanjat pokok. Naiknya bermakna memanjat pokok kelapa. Macam tu. Ada kena ada macam tu. Kemudian yang tidak kurang pentingnya ialah perkara yang kelima, itu hal-hal lain, iaitu yang pertama, karya agung penulis ataupun cerpenis Malaysia. Cerpenis ini adalah penulis cerpen. Antara yang hebat, Arenawati. Arenawati, sasawan negara Arenawati ataupun Muhammad bin Abdul Biak. Orang yang hebat, seorang yang berasal dari Makassar, Indonesia, pelaut. Karya-karya juga hebat, seperti Kuntum Tulip Biru, Bunga dari Kuburan, Sakura Mengorak Kelopak. Itu triloginya yang sangat hebat. Dan cerpen-cerpen ini perlu dibaca oleh pelajar-pelajar, terutama pelajar sekolah menengah. Pelajar sekolah rendah, kalau nak baca pun tak apa, bagus. Saya ingat, saya sudah menamatkan pembacaan Hikayat Hantuah bahasa klasik itu ketika saya berada dalam darjah 3 pada tahun 1977. Saya baca karya agung itu 1973, buku yang tebal itu, sejarah itu, Hikayat Hantuah itu, buku kulit lama yang digilid dengan benang. Saya ingat lagi. Kamu boleh baca perpustakaan kecil di SK, Sekolah Kemasaan Padang Setebu, Hulu Terengganu. Saya membaca karya itu. Dan sekarang buku itu masih ada di rumah saya. Bukan buku yang sama, tapi karya itu, Hikayat Hantuah dalam bentuk yang telah diperbaharu dalam edisi pelajar sudah ada. Sebab di rumah saya ada sebuah perpustakaan yang boleh memuatkan lebih kurang 2,000 buah buku dan majalah. Yang saya kumpul majalah, buku sepanjang saya, bermula daripada saya di tahun 3. Dan pengalaman-pengalaman sebagai wartawan dan sebagainya membantu saya memiliki buku yang banyak dan lebih daripada kawan-kawan juga, daripada pasal-pasal borong dan sebagainya. Kemudian ada lagi penulis cerpenis Malaysia yang hebat seperti Anwar Ridwan yang hebat, Syahnun Ahmad yang hebat. Syahnun juga penulis novel ya. Ishak Haji Muhammad pun banyak. Okey, kemudian Samad Said pun ada menghasilkan cerpen, tapi beliau lebih terkenal, dikenali sebagai penulis sajak ya. Kemudian penulis Terengganu kita ada penulis Terengganu, kita ada tokoh penulis Terengganu yang pertama iaitu Tuan Sari Putra. Kita ada tokoh penulis Terengganu yang kedua iaitu Syed Muhammad Nur Tuan Long. Kita ada penulis yang hebat, penulis puisi yang hebat, Cikgu Awang bin Abdullah, yang bersama-sama saya membina video ini untuk kemudahan peserta-peserta yang akan bertanding dalam pertandingan, mengambil bahagian dalam pertandingan ini. Kita ada Wan Ahmad Ismail, drama. Kita ada Hilmi Rindu ataupun Muhammad Abdullah, penulis sajak. Kita ada Masli NO. Kita ada Nazri Hussein. Kita ada ramai penulis Terengganu yang berada di Terengganu maupun yang berada di luar Terengganu. Jadi kenal pasti mereka ini. Dan maaf kepada yang tidak tersebut nama itu, bukan menunjukkan anda tidak hebat, tapi tidak sempat ditulis. Antaranya sepertilah
Rashid Ngah, Tuan Haji Abdul Rashid Ngah, yang merupakan ketua satu penulis Terengganu Pusaka, penulis Terengganu Berita. Kemudian kita ada berbicara sedikit tentang gaya penulisan penulis ternama. Gaya penulisan penulis ternama ini dia berbeza dengan apa yang saya kongsikan dengan anda. Biasanya penulis ternama dia tidak mementingkan cerita. Dia bukan buat cerita raja pergi berkelah, jumpa seekor ular besar, kemudian ataupun jumpa emas ke apa ke, dia bukan macam tu. Dia penulis ternama ini dia sudah tetapkan dia nak tulis pasal apa. Contoh, dia nak tulis tentang kemiskinan. Kemiskinan itu mungkin dia tulis dalam bentuk cerita semut, mungkin dia tulis dalam bentuk cerita buah-buahan, mungkin dia tulis satu kemiskinan sindiran kepada pihak berkuasa ataupun pihak mana-mana pihak ataupun sebarang pihak dalam bentuk yang lain, dalam bentuk cerita sindiran, macam cerita satu kawasan kumbahan ke, itu macam tu. Jadi gaya penulisan seorang penulis ternama, mereka bukan menyasarkan cerita itu, tapi mereka menyasarkan fokus. Yang ini tidak perlu anda ambil tahu buat masa ini ketika permulaan menjadi penulis ini. Yang ini anda akan dapat setelah anda menjadi penulis terkenal nanti. Lama kelamaan jika anda membaca, anda akan nampak perkara macam ini. Tapi buat masa ini, beri perhatian kepada perkara ini, 3, 4 dan yang ini juga yang ini, beri perhatian. Jangan lupa, kita di Terengganu ada penulis-penulis yang hebat, yang satu hari nanti saya percaya akan ada yang merangkul gelaran penulis Right Award, ataupun mungkin satu hari nanti mereka akan diangkat sebagai sasaran negara. Kita doakan bersama-sama, kalau generasi kami tidak mampu menggapai matlamat ini, generasi anda lah yang kami harapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.